Kinabalu. Terima kasih Yang Dipertua. Sekali lagi, bajet 2012 masih tidak beri banyak wang kepada pembangunan yang diperlukan di Sabah. Bajet yang dikemukakan oleh Perdana Menteri telah memberikan perancangan operasi yang sangat tinggi, iaitu 78% daripada jumlah keseluruhan yang hanya 22% untuk pembangunan. Ini telah menunjukkan bahawa pembangunan yang dijangka di Sabah pasti akan dikurangkan atau ditangguhan. Perancangan operasi yang tinggi adalah menunjukkan secara langsung bahawa kerajaan tidak berupaya dalam meningkatkan ekonomi negara, terutamanya di Sabah. Pembangunan ada diperlukan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi serta untuk memenuhi keperluan rakyat di Sabah. Tanpa peruntukan yang mencukupi untuk Sabah, Sabah akan terus menghadapi kemiskinan dan akan lagi ketinggalan di belakang berbanding dengan negeri-negeri lain di Malaysia. Ini dapat dilihat daripada peruntukan yang rendah diberikan kepada Sabah di bawah bajet ini. Untuk jalan dan jambatan, kami diberikan hanya RM440 juta, RM20 juta untuk bangkiran, RM570 juta untuk pengerahan air kepada rumah luar dan tangki air hujan, dan RM380 juta untuk pengerahan listrik ke rumah-rumah luar bandar. Peruntukan lain seperti mengatasi kebanjiran, Sabah Electricity Center Berhad SESP dan pengerahan air tidak diambil perhatian. Kerajaan Persekutuan bergantung sepenuhnya kepada pendapatan dari sektor minyak dan gas, dan Sabah adalah salah satu penyumbang yang tinggi dengan berata 40% daripada jumlah keseluruhan. Jumlah peruntukan sekurang-kurang 60 bilion ringgit setahun. Walaupun Sabah menyumbang jumlah pendapatan yang tinggi untuk negara, kami masih kekal sebagai negeri yang miskin dengan kata 16% kemiskinan, manakala Semenanjung Malaysia adalah 2.3% dan Sarawak ialah 4.3%. Inilah sebabnya 42% daripada kurungan kemiskinan di Malaysia berada di Sabah. Ia adalah satu kenyataan bahawa Sabah akan terus diketepikan. Isu-isu lain yang lebih mendasarkan seperti ampangan tambatuan, sama ada ampangan diperlukan, dan ini telah mendapat bantahan yang keras demi orang-orang tempatan di Kota Belud. Orang-orang membantah projek ini kerana kerosakan kepada kampung-kampung mereka, cara hidup, pendapatan dan implikasi lain. Kajian ke atas ampangan haruslah dibuat semula atau dipatahkan sama sekali. Pandangan rakyat harus dihormati, dan selain daripada itu, ampangan adalah tidak diperlukan di kawasan itu. Penekaan harusnya diberi untuk membuang air yang berlebihan, yang membanjiri ladang padi dan membakar air ke tempat lebih tinggi. Sawah padi perlu mempunyai jalan yang baik, jambatan, peparitan, penggiaran dan bantuan kerajaan yang cukup untuk menatasi keselamatan penggalan makanan di Sabah. Kami mengimport RM465 juta ringgit beras tiap-tiap tahun di Sabah. Dan ini bermakna kita mempunyai keselamatan penggalan makanan yang sifat. Yang Dipertua, Sabah adalah penggunaan minyak dan gas yang besar, tetapi kami menggunakan minyak mahal. Apakah logiknya?
Dan kini harga minyak mentah telah menurun berhampir USD 80. Mengapa kita masih membayar kata yang tinggi? Kerajaan belum memberi Sabah dan Sarawak kadar khas yang murah. Ini mesti dijalankan untuk menghormati orang-orang Malaysia Timur atas sumbangan mereka. Kemudahan perubatan dan pegawai perubatan adalah sangat kurang di Sabah. Mengapa Sabah ada kekurangan 2,000 doktor dan hospital perubatan ada 15 tahun kebelakangan berbanding dengan negeri-negeri lain. Kekurangan farmasis di klinik dan hospital telah menggerak Kementerian Kesihatan untuk mengurangkan tempoh latihan kepada 1 tahun. Apakah ini kerana tampahan pesakit? Hospital-hospital di Sabah memerlukan peningkatan dan terutama bagi klinik daerah luar bandar di mana mereka menghadapi sebab kekurangan yang serius. Klinik-klinik di luar bandar masih seperti di dalam era 70-an. Mungkin menteri sendiri boleh datang dan melawat keadaan semua klinik-klinik di luar bandar dan desa. Contoh tipikal ialah poliklinik Nabawan yang sepatut dibina dan siap berapa tahun yang lalu. Mengapa klinik tapak ini masih kosong dan di mana mesin X-ray yang dijanjikan? Koridor Sabah selepas bertahun-tahun diumumkan masih hanya seperti satu gambar yang indah di dinding. Apa yang telah berlaku dan mengapa tidak disebut dalam bajet ini? Adakah kerajaan tidak mampu untuk meneruskan koridor yang disiapkan? Rakyat mula merasai bahawa tidak ada super koridor kerana mereka hanya dapat melihat jalan yang buruk, parit yang rosak dan kesiasatan lalu lintas di Sabah. Kemudahan-kemudahan yang ada tidak dapat diperbaiki. Oleh itu, tidak perlu menyentuh mengenai sesuatu yang besar. Rakyat ada mempunyai mata untuk melihat sendiri dan mereka adalah berkemampuan untuk membuat keputusan sama ada kerajaan telah menjalankan tugas dengan baik atau tidak. RM500 untuk keluarga dengan pendapatan kurang daripada RM3,000 dijangka akan menghadapi masalah ke atas siapa yang layak. Berapa banyak wang ini boleh benar-benar sampai ke tangan orang yang berhak? Skim BOT, bantuan orang tua, menghadapi masalah yang sama dan masalah ini telah dibangkitkan di Sabah. Adalah diperhatikan bahawa masih tidak langkah yang positif dan pasti tentang cara untuk memastikan rakyat mendapat manfaat daripada skim ini. Untuk faedah bajet yang diberikan kepada pesara adalah tawaran yang tidak memuaskan. Mengapa pekerja awam menerima kenaikan antara 7 hingga 13%, tetapi pesara-pesara hanya 2%. Malah kenaikan mereka harus mengikut kata kenaikan sekurang-kurang 7%. Ini adalah kerana pesara-pesara tidak membayari pembelanjaan tambahan untuk memberi makanan yang lebih baik dan ubat untuk menjaga kesihatan. Mereka menggesa kerajaan menimpang semula cadangan kenaikan ini. Apa yang membimbangkan adalah kadar wang asing yang mendapat identiti Malaysia dan membimbangkan semua rakyat Sabah. Pada bulan Januari hingga Jun tahun ini terdapat 91,190 orang asing telah dibeli MyKad dan 7,323 telah diberi MyPR. Adakah kita menampak rakyat Malaysia
dengan mengimport orang dari luar. Jawapan menteri menyatakan orang-orang ini adalah termasuk orang-orang dari Filipina dan Indonesia. Ini pernah kes salah guna kuasa dan mengapa begitu banyak orang Cina di Sabah yang masih memegang kad merah tidak boleh mendapat warga negara Malaysia. Jika kadar menuluskan orang asing untuk menjadi warga negara Malaysia, tidak lama lagi orang Tulin Sabah dan Bumiputera Sabah akan menjadi orang asing di tanah sendiri. Kita mahu kerajaan untuk merhatikan. Terdapat kes yang serius terutama di Sabah, iaitu penggidaran wang haram, penggurup wang, kirim wang haram dan penipuan yang melipat 300 juta ringgit dan 40,000 orang sebagai mangsa. Orang-orang ini mentawar wang mereka telah ditipu oleh syarikat-syarikat yang membiayai pendaftaran dengan pihak berkuasa. Orang-orang berkata ketuanya telah hilang dan wang mereka ditipu. Kes ini dipercayai menjadi salah satu skim forex dan penipuan yang melibatkan di peringkat antarabangsa. Kes ini bermulai di New Zealand di mana polis mereka telah bertindak dan penyiasatan diadakan dan kemudian seluruh operasi dipinta ke Hong Kong. Dan sehingga hari ini tidak ada cara untuk menghubungi mereka. Mangsa-mangsa di Sabah telah membuat banyak laporan polis dan melapor kes ini kepada Bank Negara. Tetapi tidak ada berita dan maklum beras sedekat ini. Dalam beribu-ribu mangsa dan jumlah wang besar yang hilang, saya menyuruh kepada Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri dengan serta-merta menyiasat kes ini. Dokumen-dokumen ada dalam tangan saya. Jika dikehendaki, saya boleh serahkan. Bagi Sabah, saya minta bajet ini digaji semula dan memperuntukkan lebih banyak wang untuk Sabah, membantu kekurangan dalam pembangunan untuk memperbaiki infrastruktur yang buruk, untuk menaikkan taraf kemudahan perubatan dan tenaga manusia, untuk membasmi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk memberikan koridor tempatan bahagian kerja yang saksama di bawah kontrak persekutuan, diselesaikan masalah PTI, untuk memberi lebih banyak pembangunan luar bandar, untuk membawa keselamatan penggaran makanan dan memastikan keselamatan kepada semua rakyat Sabah. Sekian, terima kasih.